أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah pun menyempurnakan niat-niat baik seluruh para hamba-Nya. Dan Dia sama sekali tidak pernah mensia-siakan seluruh para hamba-Nya. Demikianlah apabila baginda Nabi Allah Ibrahim dibawa ke tempat untuk dilontarkan ke dalam api kerana dikatakan bahawa menentang pemerintah pada waktu itu. Dalam perjalanan baginda Nabi Allah Ibrahim dibawa ke tempat untuk dilontarkan ke dalam api, Jibril alaihi salatu wassalam datang dan bertanya kepada baginda Nabi Allah Ibrahim, "Ya Ibrahim, hal ilaika hajah?" Wahai Ibrahim, adakah kamu mempunyai apa-apa permintaan, hajat, pertolongan, bantuan yang boleh aku hulurkan? Ketika itu baginda Nabi Allah Ibrahim menyebut, "Amma ilaika fala, wa amma ilallahi uriduha haqqan." Sekiranya pertolongan itu datang daripada kamu, maka aku sesekali tidak berhajat kepadanya. Tetapi sekiranya pertolongan, bantuan, nusrah itu daripada Allah, uriduha, itulah yang aku inginkan. Haqqan, bahkan aku benar-benar inginkannya. Dan di saat manusia menyangka mana mungkin Ibrahim boleh terselamat daripada hukuman tersebut, dan tidak mampu untuk manusia memadamkan api kerana begitu marak dan menjulang tinggi, bahkan memerlukan air yang begitu banyak untuk memadamkannya. Tetapi Maha Suci Allah yang telah berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadikan olehmu sejuk, keselamatan, kesejahteraan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya, buat junjungan besar Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kebaikan itu bersambung kepada seluruh keluarga baginda yang mulia, isteri-isteri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-putri baginda, orang-orang saleh yang telah pun Allah anugerahkan kesempatan hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabah yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meridai kita dengan mereka. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Thumma amma ba'd. Usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Demikianlah bagi orang lelaki khususnya akan mendengar wasiat pesanan taqwa pada hari Jumaat, iaitu pada sebaik-baik hari yattali'u fihi syams, terbit di awal pagi cahaya matahari pada hari yang paling baik, dan cahaya itu terbaik pada hari Jumaat. Semoga Allah mengurniakan kebaikan itu kepada kita semua insya-Allah. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedikit ulang kaji apa yang telah kita kongsi dan bicarakan bersama pada pertemuan yang lalu, iaitu kita berkongsi tentang ayat daripada surah Ali Imran yang bercerita tentang bagaimana Allah memberi kemuliaan, menganugerahkan kebaikan, keistimewaan kepada orang-orang yang gugur syahid di jalan Allah. Ketika Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata."
Jangan sesekali pernah kamu menyangka bahawa orang-orang yang telah pun gugur, dibunuh, mati mereka. Di mata kamu, mereka itu mati. Sedangkan mereka itu bal ahya, tetap hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Yurzakun, bahkan diberi rezeki. Baik, telah berkata Al-Imam Abu Dawud Al-Sijistani rahimahullah di dalam Jami' Sunan Abi Dawud nombor hadis 2520, bercerita tentang bagaimana sahabat apabila melihat sahabat mereka gugur syahid. Ada yang dibunuh, ditusuk tombak, dipancung. Ada yang luka berdarah. Ada yang kehilangan anggota tubuh badan. Menyebabkan mereka ini sudah pun terputus hubungan dengan manusia maupun keluarga mereka sendiri. Sedih, ya sedih. Sedih, hiba, pilu, duka cita, semua ada. Maka Rasul memberi kegembiraan kepada mereka yang sedih, bahawa ruh orang-orang yang telah gugur syahid, Allah telah pun memasukkan ruh-ruh mereka ke dalam syurga. Dan hari ini kita menyaksikan bumi yang penuh darah, keringat, kemusnahan. Ya, di mata manusia musnah. Tetapi Allah memberi pengiktirafan luar biasa. Di kalangan mereka ramai yang telah pun menempatkan tempat-tempat mereka di dalam syurga. Bahkan memenuhkan kursi-kursi mereka yang telah Allah sediakan. Di saat seorang ayah hiba, sedih dan pilu, memegang, memangku jenazah anak yang tercinta, sedangkan roh anak yang mulia itu Allah telah pun memberikan khabar gembira, memberi nikmat. Sedangkan mereka itu bertanya, man yuballighu ikhwanana anna hayatuna fil jannati nurzaq. Siapa yang akan cerita kepada ayah kami, ibu kami, saudara-saudara kami, rakan taulan kami di dunia yang masih hidup, bahawa kami di syurga ini sedang berada dalam nikmat, bahkan kami sedang diberi rezeki. Baik, pada hari hadis ini dibacakan kepada para sahabat. Sahabat yang dengar, mereka telah menyematkan ke dalam diri jiwa sanubari mereka, kok mana pun bila masuk medan peperangan aku mesti mati syahid. Kerana apa? Kerana kegembiraan itu Rasul yang bercerita tentangnya. Allahu Akbar. Maka kita telah bercerita seorang sahabat yang salah seorang termasuk dalam kalangan al-mubashshiruna bil jannah, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an, yang dia terlalu bersemangat, memasakkan jiwa dan keringat, mempersembahkan seluruh hayatnya di medan-medan dakwah dan di medan-medan jihad, dan akhirnya Allah tidak memberi kemuliaan dengan mati syahid, tetapi Allah memberikan syahid kepadanya dengan wabak ta'un ketika dia berada di bumi Syam. Semoga Allah memberi kemuliaan kepada seluruh keluarga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in insya-Allah. Ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ni kita ingin berkongsi dan kita ingin menyentuh satu ayat daripada surah Al-Anbiya insya-Allah. Baik, mengawali pertemuan yang baik pada malam ini, kalimah tasbih iaitulah subhanallah. Cukup tidak asing bagi kita. Bahkan di usia yang masih kecil lagi kita telah menyebut kalimah subhanallah. Dan tidak ada seorang pun yang memerlukan waktu yang lama, masa yang lama untuk menghafal kalimah dan menyebut subhanallah. Bahkan pada hari pertama, untuk kali pertama dia mendengar perkataan, ucapan, ungkapan subhanallah, dia boleh sebut. Walaupun pada adat dia bukan seorang Muslim. Melayu mungkin, orang-orang dusun Kadazan Bajau mungkin, ataupun orang-orang yang bukan sebangsa, seagama dengan kita, non-Muslim dan sebagainya. Kalimah subhanallah atau subhanah itu cukup biasa meniti di bibir-bibir kita. Baik, kalimah biasa ni di sisi kita telah pun menyelamatkan seorang Nabi
dalam situasi yang penuh mencemaskan. Dan kalimah ini juga, sekiranya Allah Azza wa Jal tidak memberi ilham, wahyu kepada Nabi itu untuk menyebut kalimah yang mulia ini, pasti Allah akan kekalkan posisi kedudukan Nabi itu seperti itu sampai hari kiamat. Baik, tidak asing kisah dan penceritaan ini bagi kita, hanya sebagai ulang kaji, sebagai recall, sebagai rewind. Kita cerita atau kita dengar banyak kali dah, iaitu kisah Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Yunus ibnu Matta alaihi salatu wassalam, salah seorang Nabi yang pernah Allah utuskan ke atas muka bumi ini. Baik, baginda Nabi Allah Yunus diutuskan kepada satu penduduk, satu kaum yang mendiami sebuah kawasan, sebuah daerah yang bernama Ninawa. Ninawa. Disebut juga daerah ni nama Nainawa Al-Syarqiyah. Nainawa atau Ninawa merujuk kepada tempat yang sama. Baik. Ninawa. Tak pernah dengar. Ogawa pernah dengar. Ogawa ni kursi. Ninawa bukan meja. Nainawa atau Ninawa nama tempat. Baik. Di mana Ninawa atau Nainawa ni? Sebuah tempat yang berada di sebuah negeri namanya Mosul. Sudah. Mosul pula dah. Saat ni Ninawa, Nainawa, lepas tu Mosul. Kalau Mesir pernah dengar Mosul, boleh jadi kali pertama kita dengar Mosul. Atau disebut juga Mosil. Kau pelik. Baik, di mana tempat ni? Iaitu tidak jauh daripada pinggiran muara Sungai Tigris. Lagi pelik. Saya ustaz, dalam kamu kepala saya ni Sungai Buloh ya ada. Sungai Buloh. Tiba-tiba Sungai Tigris. Kok mana pula Sungai Tigris? Baik, di mana Sungai Tigris? Iaitu pada kilometer ke 396 dari utara Baghdad di Jumhuriyatil Iraq. Kalau kita naik flight KLIA, turun di BIA, Baghdad International Airport. Dulu nama dia Saddam Al-Hussein International Airport. Kurang lebih perjalanan 11 jam 33 minit dengan sekali transit. Harga tiket saya cek semalam 2,410. Tidak include tax. Kalau nak pergi, sahala. Pergi balik kurang lebih 5,200, 5,300. Baik, minta maaf ustaz, memang tak pergi. Anak beranak pun tak ada. Tak payah pergi. Bukan nak suruh pergi, tapi gitu hakikat. Okey. Ninawa, kalau dalam peta hari ni, Google Map, nanti balik rumah boleh tengok. Di Ninawa atau Nainawa Asy-Syarqiyah, dia ada simpang 3. Simpang 3. Jalan simpang 3 tu nama dia Al-Yunus Nabiullah Rud atau jalan Nabi Allah Yunus. Nama tu sempena nama Nabi Allah Yunus. Baik, ada orang sebut makam Nabi Allah Yunus di Iraq. Dalam qaul beberapa pendapat ada 3. 1 di Iraq, 2 di Turki, 3 di Syams. 3 ni tidak ada satu pun yang sahih. Baik, hanya dalam riwayat yang asah, dalam banyak-banyak makbarah Rasul atau makbarah Anbiya ni, makam mereka, yang sahihnya di mana? Satu saja, iaitu makam Rasulullah di rumahnya yang mulia, di masjid aku, kata Rasul. Walaupun ada riwayat kedua menyebut Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam juga sahih. Baik, selain daripada 2 ni, hak lain tak sahih. Masing-masing boleh declare. Baik, cuma kita nak cerita bukan pasal kubur tu, pasal tempat nama Nainawa atau Ninawa. Baik, ketika Allah kirim baginda Nabi Allah Yunus ke Ninawa, penduduk di situ
Bukan sikit. Wa arsalnahu ila qaumin mi'atu alfin au yazidun. Kami kirimkan Yunus alaihi salatu wassalam kepada kaum dia yang berjumlah 100,000 atau lebih daripada tu. Ramai. 100,000 ni ramai. Saya tak pasti penduduk di area rumah saya, Saujana Utama, Peristana, Seri Alam, lepas tu ada Hilpak, ada Eco World, lepas tu ada sebelah baru Saujana Perdana, sekitar kalau tak silap 44 ke 50,000. Hak layak ngundi tak hampa separuh. Tu pun kita rasa ramai dah. Tak keluar rumah lagi, jen dah depan rumah van sekolah. Baru nak buka pintu pagar, tak gerak dah kereta kita. Sungguh. Tu pun kita rasa ramai. Penduduk di Ninawa waktu tu 100,000 au yazidun atau lebih pada tu. Baik, sirah atau kisah lengkap tentang peristiwa baginda Nabi Allah Yunus ni Allah rekod di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37 tak silap saya, bermula ayat 139 hingga 148. Tu lengkap cerita dia. Cuma kita nak ambil ayat lain malam ni kerana kita nak kalimah yang disebut oleh Nabi Allah Yunus tu. Baik. Ketika Allah kirim baginda Nabi Allah Yunus untuk berdakwah, berada bersama kaum baginda di Ninawa, maka Allah utuskan baginda duduk di situ. Selama mana tempoh dia? Di dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh oleh Ibnu Athir, baginda Nabi Allah Yunus duduk di tempat ni selama 33 tahun. 33 tahun. Lama. Kalau anak kita boleh start ngundi umur 21, apa kali ngundi dia? Lama. Baik. Dalam Al-Kamil fit Tarikh, selama 33 tahun tu, daripada 100,000 penduduk, hanya 2 orang beriman. Dahsyat. Nabi bukan macam kita. Bukan macam kita, ustaz ke mengajar agama, bukan. Nabi yang maksum, Allah pelihara. Ajak manusia kepada tauhid. Tinggal sembahan kepada batu-batu yang mereka anggap itu adalah Tuhan. Bahkan dalam satu riwayat menyebut, setiap penduduk Ninawa, dia ada patung berhala masing-masing. Aku sembah aku, kamu sembah kamu. Kamu nak minta apa, kamu punya pasal. Aku nak minta apa, aku punya pasal. Kamu pun tak boleh pinjam Tuhan aku pun tak boleh pinjam Tuhan kamu. Tu dia. Bila datang baginda Nabi Allah Yunus promote, cerita, dakwah tentang Islam ni, ajak supaya mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tinggal semua berhala ni yang kamu buat, semua perbuatan pelik dan syirik. Mereka menyebut, kamu lagi pelik Yunus. Kami sembah agak-agak lah nampak depan mata. Nah, kamu ajak sembah tak nampak, kamu hak pelik Betul. Kalau kita ikut hukum logik, hukum akal, ya. Mana mungkin kita nak percaya selagi mana kita tak nampak. Baik, aircon tu ada, aircon. Lepas tu orang kata, ada aircon pun tak sejuk juga. Baik, macam mana kita nak rasa supaya aircon tu sejuk? Aircon tu kena pasang, kena buka. Bukan maksud saya sekarang ni panas, bukan. Memang aircon ni buka dah. So, bila aircon tu sejuk, orang boleh percaya bahawasanya dengan adanya aircon tu udara ada walaupun tak nampak. Kerana apa? Kerana rasa tu ada sejuk. Paling tidak tak tengok pun tak apa, tapi boleh rasa. Yunus, kamu ajak sembah Tuhan kamu. Kamu cerita pada kami. Di saat kami sembah sesuatu yang kami nampak. Agak-agak bukan setakat nak rasa, tengok pun tak. Patut pada 33 tahun. 2 orang beriman. Dahsyat. Baik. Satu riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Nanti dicerita dalam kitab ni, Tafsir Ibnu Kathir, ada terjemahan.
Satu riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Allah kirim baginda Nabi Allah Yunus, dakwah, cerita, promo, orang buat tak tahu. Ia beka, mereka tu memilih untuk kekal bil kufr, dengan kekufuran mereka. Yunus, kami pun tak halang, hak mana nak masuk silakan ikut, kami pun tak halang. Cuma jangan ganggu sekiranya kami memilih untuk tetap berada dalam keadaan seperti ini. Oh tu. Baik, maka hak terima adalah ramai-ramai dua orang. Sehingga 33 tahun barulah baginda Nabi Allah Yunus sebut kepada kaum dia bahawa Allah Azza wa Jal akan utuskan kepada kamu azab dalam masa 3 hari. Saya ambil sikit-sikit lah sebab cerita dia panjang. Baik, kamu akan dipisahkan, terpisah, cuaca berubah, macam-macam, banyak disebutkan. Walaupun ada khilaf, sebahagian menyebut ia adalah tidak sahih, tapi dalam sirah penceritaan itu tetap diambil kira. Cuma nak berhujah bergantung sepenuhnya tu tak boleh. Baik, bila begitu, setelah baginda Nabi Allah Yunus tinggalkan mereka, dah 33 tahun padan, dah 2 orang yang ikut, lari keluar daripada tempat Ninawa, untuk keluar daripada tempat itu kerana Allah akan turunkan azab dalam masa 3 hari. Baik, satu-satunya jalan keluar, jalan darat tak ada waktu tu, laut. Kerana dia duduk di sungai Tigris. Kalau ikut peta Iraq, sebelah kanan dia Iran. Dari Ninawa menuju ke utara, atas dia Turki. Sungai Tigris tu sampai ke Turki. Sebelah dia Syria, bawah sikit Saudi. Lepas tu adalah Kuwait dan sebagainya. Di persimpangan Ninawa itu melalui pinggiran muara. Kapal masuk, perahu masuk, gitu. Jadi transport utama nak keluar masuk jalan laut, jalan air. Rasul Nabi Allah Yunus keluar dari tempat Ninawa sampai ke tempat kapal itu berlabuh. Dia tengok orang telah bersiap siaga. Wallahu a'lam, sebahagian riwayat kata pedagang. Ada yang menyebut orang yang beriman 2-3 orang tu hok ikut Nabi Allah Yunus dengan binatang ternak, kemudian menumpang dan sebagainya. Ala kulli hal, cerita khilaf ni banyak. Baik, cerita yang ringkas mudah, naiklah kapal tu. Naik kapal. Bila naik kapal, semua orang tahu cerita ni, sampai ke pertengahan laut. Apabila Allah kirimkan ombak, kapal tu bila dipukul ombak, dia jadi tak stabil lah dah. Beralun, air berkocak dan sebagainya, jadi tak stabil. Sama telah pula tak stabil, muatan berat, barang banyak. Kok mana pun perlu mengurangkan muatan ni. Nak buang makanan haiwan ternak, itu adalah sumber makanan, bekalan kita. Tak makanlah kita. Kalau nak buang orang, main tunjuk-tunjuk gitu, tak boleh. Awak terkejut. Nak boleh. Nah, baik. Maka Allah ilhamkan kepada mereka itu melakukan undian, cabut undi. Cabut undi ni ada 2 kaedah. 1, tulis nama. Wallahu alam bagaimana cara tulis. Tulis nama di atas warakah atau sebagainya, tulis nama. Masing-masing tulis nama siapa yang mereka nak, tulis nama dan sebagainya. Mula-mula dia iklan nama-nama. Kemudian dia tulis, dia masuk dalam satu tempat, kemudian dicabut undi. Yang kedua, undian mengikut orang. Sebut saja nama kawan ni, berapa orang undi dia, separuh daripada kapal undi untuk dia terjun atau turun dari kapal. Baik, hak mana digunakan wallahu alam, hanya Tuhan sebut undian. Mudhadin, kalah Nabi Allah Yunus 3 kali naik nama. 3 kali. Saya teringat cerita apa nama ni, yang apa ni, Allah yarham Ibrahim Pendek berlakon dalam cerita Allah yarham Tan Sri Ramli lah. Apa ni yang dia pegang dadu tu. Dia pegang dadu tu, dadu dia tu semua nombor 2, betul tak? Baik, ketika dia buat beating nak beat, dia lempar 3 kali ya. Betul tak?
Masuk kali ketiga, selesai. Dia angkat, tutup, ambil duit, settle. Kalau buka kali keempat, memang nampak dia lebong. Sebab semua nombor 2. Undi kali pertama, naik nama Nabi Allah Yunus, orang sebut. Kerana dia kita beriman. Takkan dia kena terkejut. Bahasa mudah. Yang kedua, naik lagi nama dia. 2 kali dah. Nak memuaskan hati, betul tak kalau dia betul-betul kena turun dari kapal ni. Atau perlu terjun. Masuk kali ketiga, dia juga. Kalau riwayat Israiliyat, Nabi Allah Yunus ini paling berat, paling besar daripada hok ada dalam kapal tu. Tubuh dia sasa, tinggi. Batu badan dia lebih besar, lebih gagah. Pada adat pun, kalau orang tu lebih besar, tak payah tanya berat dia berapa. Memang berat pada kita. Kalau kita pakai baju size L contoh, atau XL. Kalau kita tengok dia ni kurang-kurang nak kata pak memang tak muat 10 kot contoh. Dah kalau siapa 10, takkan dia lebih ringan pada kita. Mesti dia lebih berat pada kita. Dah kalau dia lebih berat pada kita, sedang molek dia terjun. Padan dia sorang, gitulah ibarat mudah-mudah. Baik, ringkas lagi. Allah tidak nak highlight kenapa. Terjun sungguh Nabi Allah Yunus. Waktu tu kata Abdullah ibnu Abbas, Allah kirimkan hud, ikan ni masing-masing buat gambaran lah. Kalau tengok dalam Google, YouTube, macam-macam dia lukis, dia buat karikatur dan sebagainya. Ada ikan paus, ikan besar. Wallahu alam. Baik, Tuhan tak sebut ikan apa. Cuma kata Abdullah ibnu Abbas, Allah Ta'ala utuskan ikan tersebut. Ketika baginda Nabi Allah Yunus, dia terjun dari kapal. Dia masuk sahaja dalam air, ikan tu datang on the spot. Bukan duk tunggu dulu, relax, berenang dulu, boleh 100 meter. Bukan. Dia terjun saja, ikan tu makan terus on the spot. Baik. Saya bagi analogi. Kalau orang tu pandai berenang, pada adat orang tu tak akan lemas. Betul? Baik. Tapi dengan syarat. Sekiranya tempat dia jatuh tu, ada tempat untuk dia bergantung, untuk dia relax, untuk dia cool. Contoh kayu ke, pulau ke, perahu ke dan sebagainya. Walaupun dia pandai berenang, tapi duduk tengah laut. Berapa banyak kuasa dia ada? Berapa kuat daya upaya dia? Berapa jauh dia boleh berenang? Walaupun dia boleh berenang berkilometer, laut jauh lebih pada tu. Dan sampai satu tahap bila dia letih, lelah, habis tenaga, tenggelam lemah, mati juga. Mati. Tapi Allah tak nak highlight kamu berenang dulu, tak. Terjun saja, Allah bagi ikan tu makan terus on the spot. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas, Allah ilhamkan kepada ikan tersebut, jangan kamu makan atau jadikan Yunus sebagai makanan kamu, sehingga kamu mematahkan tulang belulangnya, sedangkan perut kamu itu merupakan tempat perlindungan bagi dia semata-mata. Baik. Lalu ikan tu makan, dibawa ke dasar laut. Dalam riwayat Israiliyat juga, mereka yang duduk atas kapal tu tengok. Bahkan kami menyaksikan bahawa ikan itu seperti mana besarnya kapal kami. Tu dia. Wallahu alam sahih tak sahih. Hanya boleh dengar saja kerana ia adalah cerita. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah cerita apa yang Nabi Allah Yunus lakukan di saat baginda sedang berada di dalam perut ikan tersebut. Dan bagi yang berkesempatan, berkelapangan ada masa, bacalah tafsir Ibnu Kathir. Allahu Akbar. Kita melihat bagaimana Tuhan membuktikan. Tuhan tu dia maha kuasa dah. Maha agung, maha segala-gala dah. Tapi dia membuktikan supaya kita lebih yakin. Baik, Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surah Al-Anbiya. Surah yang ke-21 juzuk 17. Muka surat 329 dalam mushaf. Tak silap saya 329. Kedudukan sebelah kanan halaman Al-Quran, baris ke-9 dari atas. Bermula daripada fanada fi zulumat.
fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ni bukan setakat kita dah. Anak-anak kita, cucu kita baca belakang ni. Sekolah pasti tadika, tabika, tuna Islam, Islamic kindergarten habis baca belakang. Bahkan kita pun lupa bila kali pertama kita baca doa ni. Ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita lupa dah bila kita baca mula-mula sekali. Yang kedua, kita juga lupa bila kita mula hafal doa ni. Yang ketiga, kita tak perasan sampai hari ni kita ingat doa tu. Baik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perhatikan kalimah. Ketika Allah sebut fanada fi zulumat, maka dia menyeru di dalam kegelapan. Allah Ta'ala guna nida. Nada tu maksudnya nida, seruan. Seruan. Allah tak guna dia berdoa dalam gelap. Allah menyebut dia menyeru. Fanada. Seruan ni macam orang azan lah, azan. Bilal tu ketika mengumandangkan azan, dia seru, dia ajak supaya orang datang ke rumah Allah. Baik, ketika dia seru, ketika dia ajak, ketika dia azan, dia tak pilih siapa dengar azan boleh mari belakang. Tapi Allah tak izin semua yang dengar tu boleh datang. Tuhan tak izin. Tuhan hanya izin orang-orang yang dipilih, yang dimasukkan dalam hati dia. Masuk waktu dah ni, orang azan dah tu, mari semayang. Dia boleh mari jemaah. Satu semayang, satu hal. Di rumah boleh semayang. Lewat pun tak apa. Tak masuk insya' lagi. Insya' 8.30 lebih. Baru 8.29. Dah, saya pun semayang 1.5 minit ya. 3 rakaat. Jam mata. Lah. Paling tidak dia akan kata, pergi masjid pun bukan baik sangat. Payah juga nak pinjam duit. Minta dah. Tak bagi lagi, tanya dah bila nak bayar. Hak tu cerita lain. Tu cerita lain. Attitude akhlak itu cerita lain. Hak dia mari masjid, ketika azan diseru pada dia. Dan seruan tu pula, nak tanya azan ni. Tempat kita azan sekali, iyalah azan sekali. Tempat lain pun azan juga. Dan azan tu pula dia bersambung. Hak ni 8.33, sebelah 8.34, duk utara sikit 8.36. Setiap waktu saat ketiga azan tu berkumandang. Baik, itu seruan. Bahkan di tempat kita yang rasa insya' pukul 8.33 ni. Negara lain, suku Sakat, waktu dia berbeza. Di saat kita tidur, orang sedang semayang. Baik, hak boleh semayang tu dengan sebab azan. Ketika diseru, Allah Ta'ala guna fanada. Maka Yunus ni, dia menyeru pada kami. Allahu Akbar. Dah kalau seru, bukan sekali. Yang kedua, fi zulumat. Fi zulumat. Allah Ta'ala guna kalimah zulumat. Zulumat ni Tuhan guna plural, jamak. Dia menyeru di dalam kegelapan-kegelapan. Kenapa Tuhan sebut dengan kalimah jamak? Al-Hafiz Imaduddin Ismail ibnu Umar ibnu Kathir dalam tafsir dia menyebut Tuhan menggunakan kalimah plural atau jamak di dalam ayat zulumat kerana Tuhan nak menggambarkan baginda Nabi Allah Yunus itu menempuh 3 kegelapan. Pertama, zulmatul lail, kegelapan waktu malam. Gini, siang hari. Lampu ni ada. Kita tak pasang tak? Sebab apa? Siang hari. Adanya cahaya. Setengah tepat, walaupun siang hari, dia berhajat juga pada lampu. Kena buka. Kerana apa? Mungkin awning, mungkin ada bumbung. Teduh, redup menyebabkan gelap. Dia buka juga lampu. Cahaya. Tambah-tambah malam. Kalaulah rumah tu, satu cahaya pun dia tak buka. Paling tidak 2 keadaan. Satu, tak payah habis.
Tak payah bil, tak nak buka. Buka dah, tapi tak nyala. Tak nyala. Yang kedua, wiring dia syok. Kalau dok, mesti dia akan buka. Paling tidak lampu pos dia buka, lampu belakang dia buka. Kerana apa? Malam ni gelap. Malam ni gelap. Zulmatul lail. Pertama, baginda Nabi Allah Yunus tu menempuh kegelapan malam. Yang kedua, zulmatu fi batni hut. Yang kedua, kegelapan dalam perut ikan. Gelap kau dalam perut ikan ni. Bukan setakat perut ikan, perut kita pun gelap. Yang ketiga, zulmatul bahar. Kegelapan laut. Dasar laut. Bukan setakat dasar laut tu gelap. Kita pergi muara, pinggir pantai tu bergelap. Tambah-tambah duduk dasar tu pula. Allahu Rabbi. Baik, 3 ni. 1, duduk dalam perut ikan. 2, duduk dasar laut. 3, waktu malam. Baik, di sini tidak dinyatakan berapa lama baginda Nabi Allah Yunus Allah Ta'ala tempatkan dalam perut ikan. Tidak dinyatakan. Kerana apa? Kerana Tuhan tak nak kamu fikir, berapa lama duduk. Bukan setakat berapa lama. Pada adat, kalau kena telan, mati. Mati. Tidak ada sesiapa pun yang hidup bila ditelan oleh sesuatu. Haiwan khususnya mati. Budak cara budak, orang tua, orang dewasa cara orang dewasa mati. Kena makan buaya ke baik, kena makan ular ke dan sebagainya, mati. Baik, maka dimakan ikan, mati juga. Pada adanya, orang yang duduk di atas kapal atau perahu tu, ketika dia tengok baginda Nabi Allah Yunus terjun, kena makan ikan, pada adanya dia kata, mati dah Yunus ni. Yang kedua, siapa nak selamatkan dia? Yang ketiga, kita pun tak tahu ke mana ikan tu bawa pergi baginda Nabi Allah Yunus. Ada memang tak cari? Ya, tak cari. Baik. Nanti boleh tengok cerita dalam surah As-Saffat. Sampai habis Allah Ta'ala cerita satu-satu. Ketika begitu, duduk dalam kegelapan malam. Kemudian duduk dalam perut ikan. Kemudian duduk pula di tengah lautan. Yang diseru, yang diulang, yang disebut oleh baginda Nabi Allah Yunus. Allah Ta'ala sebut, La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan kamu, wahai Allah. Subhanak. Maha suci kamu Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dalam kelompok golongan orang-orang yang zalim. Baik, di sini ulama menyebut kenapa dalam banyak-banyak doa, yang ada ni, yang ma'thurah, doa ni yang disebut Nabi Allah Yunus. Kenapa baginda sebut doa tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sepatutnya Tuhan, selamatkanlah aku Tuhan, aku duduk dalam perut ikan ni Tuhan, muntahkanlah semula. Sepatutnya lah. Kalau kita terjun kau jatuh dalam longkang yang besar, kita panggil, tolong. Supaya kita diselamatkan. Tapi baginda Nabi Allah Yunus ni, dia sebut doa. Dia menyeru dengan doa tersebut. Baik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Allah Ta'ala kirimkan ikan tu makan, dibawa ke dasar laut. Bila dibawa ke dasar laut, suasana keadaan waktu tu sunyi sepi. Sunyi, duduk dalam perut ikan satu hal. Duduk pula dalam keadaan sempit. Dari awal ayat tu Tuhan menyebut, fazanna an lan naqdira alaih. Dia rasa kami tidak akan menyusahkan dia, menyempitkan dia. Bahkan Tuhan letak Nabi dia di dalam situasi seperti itu. Patut padan. Dalam bilik tak apa, pintu kunci tak boleh keluar. Padan dah. Tapi duduklah perut ikan. Duduk perut ikan pula tengah malam. Tengah malam pula dasar laut. Ketika ikan tu bawa baginda Nabi Allah Yunus ke dasar laut. Ketika baginda duduk dalam perut ikan tu, baginda ni dia dengar
batu-batu kerikil, batu-batu laut yang ada di bawah di dasar tu, makhluk-makhluk Tuhan tu, mereka bertasbih memuji Allah Azza wa Jalla. Pada hadis yang sama ada dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, Ibn Majah dan selainnya, disebut setiap makhluk Allah itu bertasbih, sama ada yang ada di atas daratan maupun di lautan maupun yang berada di udara. Semua di kalangan makhluk itu mensucikan Allah. Ya, betul. Betul. Kerana apa? Kerana ketika itu baginda Nabi Allah Yunus dengar batu tu bertasbih. Kerana tasbih batu tu. Ni Ibnu Katsir cerita dalam tafsir dia. Maka baginda menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Tasbih ni bukan hanya Nabi Yunus, para anbiya wal mursalin semua tasbih pada Tuhan. Ketika mereka diuji dengan musibah, duduk dalam situasi kesulitan, kepayahan, hatta Rasul Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam suratul Hijr Allah Taala cerita, walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Tuhan sebut pada Nabi kita, wahai Muhammad, sesungguhnya kami tahu wahai Muhammad, dada kamu ni menjadi sempit kerana kata-kata orang-orang musyrik kepada kamu. Walaqad na'lam, kami tahu Muhammad, annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, dada kamu ni menjadi sesak dengan apa yang orang sebut pada kamu. Betul. Kita, kalau kita tak buat, orang duk kata kita, orang duk tuduh kita, serabut. Pergi pasar orang tengok dia buat, padahal bukan kita. Bertemu dengan orang selisih di jalanan, sebab dia, kita juga Allah. Pergi mana orang sebut, keluar tak kena, duduk di rumah anak-anak kata ayah hak salah. Dada kita ni jadi sesak. Ya, betul. Dengan kata-kata orang musyrik tu, dada Nabi jadi sesak. Betul. Apa orang tak sebut pada Nabi? Semua orang sebut. Sahirun, kahinun, majnunun, penyihir, pendeta, gila, semua orang sebut. Semua tu tak ada belaka pada diri aku. Ya. Walaqad na'lam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Muhammad, kami tahu dada kamu menjadi sempit dengan sebab kata-kata mereka orang musyrik. Lalu Allah ajar ayat selepas tu, fasabbih bihamdi rabbik. Muhammad, bertasbihlah pada aku, yakni kepada Tuhan kamu Allah. Wa kun minas sajidin, masuklah kamu di kalangan orang-orang yang sujud pada Allah Azza wa Jalla. Baru sekejap tadi kita sujud. Setiap sujud kita apa yang kita sebut? Tasbih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Kita tasbih tu, tasbih. Di mana tasbih kita tu? Waktu kita sujud. Allah nak ajar ni. Allah nak ajar. Ketika setiap dalam kalangan kamu duduk dalam kesempitan, masalah, kesengsaraan yang kamu menyangka tak boleh keluar dengan sebab musibah tu. Baik, Allah nak ajar dengan tasbih. Dengan tasbih, aku akan keluarkan kamu daripada kesulitan yang kamu alami. Kerana tasbih tu Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat tentang Nabi Allah Yunus ni, falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Yunus itu tidak termasuk dalam kalangan orang-orang yang bertasbih mensucikan aku, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti kami akan tetapkan posisi kedudukan Yunus itu di dalam situasi seperti itu sampai bila? Sampai hari manusia dibangkitkan. Allahu Akbar. Tuhan nak ajar, aku cerita, aku sebut kepada Nabi aku. Dan secara tak langsung Tuhan nak ajar setiap dalam kalangan hamba-hamba aku. Ketika kamu diuji dengan musibah, kamu diuji dengan sesuatu yang memayah, menyusahkan diri kamu,
tasbih, sucikan diri aku. Bahkan hari ini, hari Jumaat yang mulia, dalam 114 surah, ada satu surah yang ke-62, surah Al-Jumu'ah, juzuk yang ke-28, muka surat 552 kah? Ataupun 522 ke 552. Ada sebelah ayat. Baik, Allah mulakan surah Al-Jumu'ah dengan kalimah apa? Yusabbihu lillah. Allah. Tasbih, sabbaha, yusabbihu, subhanak. Semua dalam Quran tu. Ketika Allah mulakan dengan kalimah yang mulia, tasbih, Tuhan nak ajar supaya lidah kamu sucikan diri aku. Kesimpulan ayah dan ibuku sekalian, bagi yang ada keupayaan, ada masa waktu, bacalah tafsir Ibnu Kathir, bacalah kisah ni. Dan semoga dia memberi jalan keluar kepada setiap musibah yang kita alami. Saya pribadi bukan nak kata baik, tapi memang tasbih ni dia memberi satu kesan yang cukup luar biasa. Di saat bila doktor sebut dengan kecederaan yang dialami ni memerlukan masa yang lama untuk kita recover semula. Saya tak menyebut dengan sebab aku tasbih lah aku boleh berjalan. Dah. Tapi kita tak tahu dengan sebab apa. Cuma betul orang-orang baik, orang soleh yang datang ziarah kita, selalunya mereka akan doa semoga cepat sembuh deh. Semoga cepat sihat deh. Datang orang-orang yang telah lanjut usia, yang wajah-wajahnya berseri, dia usap belakang kita, dia pegang kepala kita, jangan lupa tasbih, banyakkan tasbih. Kita tak terfikir kenapa disebut tasbih. Rupanya bila kita baca kisah, betul Tuhan keluarkan setiap hamba-hambanya di dalam kesulitan yang mereka alami, kerana hamba itu bertasbih mensucikan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita insya-Allah di kalangan orang-orang yang senantiasa bertasbih kepadanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kesulitan. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.